sama dengan, okey, sama dengan, kita masukkan item ni sama dengan, kemudian kita tekan TEXT, text ya. Kemudian buka kurungan ya, buka kurungan, tekan value dia adalah tarikh yang kita nak lah. Alright, okey, sekarang format text tu kita nak apa? Format text tu kita nak format text yang hari yang penuh. Maksudnya Wednesday dia eja semua Wednesday, ataupun dia dah eja week je. Bukan week ya, week Wednesday. Kalau week tu lain lah. Alright, okay. So Wednesday, kita nak tahu hari Rabu, hari apa. So kita pergi dekat sini, kita tekan koma, kita koma pula, apostrophe. Koma ya, apostrophe ya. Okay, kemudian kita tekan, okay, tekan 3D, apostrophe, tutup. So hari apa? Hari Friday lah, FRI, Friday. Okay, kalau kita nak penuh Friday, tambah jadikan 4D. Jadikan dia 4D. So bukan nombor 4D ya, jadikan dia nombor 4D. So okay. So kalau 3D dia akan keluar Friday, kalau 4D dia akan keluar penuh lah. Okay. Alright, dekat sini ya, clear. So hari Jumaat, hari Isnin, hari Rabu, hari Khamis. So dekat sini. Okay, katakanlah kita nak tahu pula bulan kita, so kita nak tahu bulan. Kita dah tahu lah dekat sini Januari kan. Okey. Kalau day kita letak D. Kalau month kita letak apa? Kalau month kita letak M. Month. M for month . Bukan teraman month saja . month. Alright, okey. So dekat sini kita letak text. Kemudian kita letak juga tarikh. Kita letak M. Jangan letak MMM saja. Letak MNM kenyang . Alright, dia akan masuk Januari. Okay, so bulan dekat sini bulan Januari. So dekat sini bila kita ada date, kita boleh tahu bila day, bila dia punya month. So tengok dekat sini. Nak tahu year pula kot. Year. Cuba kita tengok year mesti Y kan? Mesti Y. Okay, so kita dah boleh dapatkan kita punya extract. Kadang-kadang kita nak tahu, kita ada tarikh, tapi kita tak ada day. So kita nak tengok kalender, every time nak tengok kalender. So susah. So kalau saya nak tahu time sekarang pukul berapa tanpa saya tengok jam, kita tekan saja sama dengan now. Buka kurungan, tutup kurungan. So dia akan ada hari ni sekarang pukul 10.27, 25 hari bulan 6, 2021. Kalau kita nak tahu hari ni hari apa, tekan saja today, kemudian kita akan keluar date kita bila. Kalau now dia akan sekali dengan kita punya time lah. Okey, maksudnya function NOW now. Cik Faris. Alright, okey. Soalan? Okey, boleh. Cik Faris boleh sekali lagi untuk yang now dengan today tu? Okey, boleh. Sorry, I lost. Alright, okey. Tekan sama dengan, kemudian kita tekan now, NOW. Okey, NOW, kemudian tekan kurungan, buka kurungan. Kemudian tekan enter. Alright, okey. So dia akan masuk dekat situ. Sama juga dengan today. So sama dengan today, kemudian buka kurungan, tutup kurungan dekat sini. Alright, okey. Kenapa 10.28? Tadi 10.27. Benda ni dia akan reflect. Maksudnya every time you refresh dia punya jam, kita punya jam, dia akan auto reflect dekat sini jugalah. So dia akan auto reflect dekat sini juga. So that's why benda tu sangat-sangat membantu kita lah kalau kita nak, orang kata apa, kalau kita nak letak due date untuk barang-barang dan sebagainya. Yang berkaitan dengan due date dan sebagainya saya akan terangkan dalam next session lah. Maksudnya yang next session lebih kepada aplikasi untuk kita guna 2-3 function dalam satu spreadsheet lah. Kemudian kita akan beritahu lah bila. Alright, okay. So function date. Alright, okay. Kadang-kadang kita nak tahu kita punya working days sebulan berapa. Maksudnya kalau kita cuti
Sabtu Ahad. Okey. Ada tak siapa-siapa sini boleh bagi tahu dekat saya? Kita cuti Sabtu Ahad daripada 1 hari bulan Januari sampai 1 Januari 2021 sampai 31 hari bulan Januari 2021, berapa working day kita? Berapa working day? Alright, oi, power ni. Syuhada 22 hari. Betul kan? Syahira 26. Alright, okey, kita tengok working days ni. Dekat dalam Excel kita ada formula dipanggil sebagai work days lah. Work days lah. Okey, ini tanpa kita mengambil apa-apa cuti yang lain. Kita hanya mengandaikan cuti kita adalah Sabtu dan Ahad sahaja. Sabtu dan Ahad sahaja. Maksudnya kita punya off day tu adalah Saturday dengan Sunday. Okey. Sebab normal dekat mana-mana negara sekalipun cuti adalah Sabtu Ahad lah. Okey. Tapi kalau kita nak guna formula, kebanyakan formula dia akan letak Sabtu Ahad tu dalam kiraan hari dia. So kita nak exclude Sabtu Ahad. So dekat sini kita cuba guna function sama dengan okey, hari kerja dalam bahasa Inggeris apa? Hari kerja dalam bahasa Inggeris apa? Work days. Okey, work days. Alright, kita ambil formula sama dengan work days. Work days. Kejap. Sorry. Sama dengan work days. Alright, okey. Work day. Work day dekat sini. Alright, work day. Work day, kemudian kita letak buka kurungan, tutup kurungan. Buka kurungan, okey, buka kurungan, start date. Kan ada tulis sini start date bila? Start date 1 hari bulan. Kemudian sorry. Bukan work days. Net work days. Work days untuk formula lain. Network days. Sorry. Network days untuk hari yang kita nak tahu berapa hari bekerja. Work days, kejap formula tu saya akan bagi tahu selepas ni lah. Work days kita start bila? Start 1 hari bulan. Kemudian kita koma, kita ambil end date dia pula. Okey. So berapa hari? Kalau dekat sini 21 hari. Betul ke 21 hari? satu hari. Cuba kita tengok kalender kita. Masing-masing boleh tengok kalender. So kita tengok kalender. Betul tak? Bulan Januari kita punya net work days kita betul lah? Tolak satu Ahad 21 hari. Betul. Alright, okay. So risau lah, takkan tak betul kan? Kalau tak betul jangan salahkan, saya salahkan Excel lah. Alright, okay. So okay. Katakan pula dalam 21 hari tu ada dua, dalam 1 hingga 31 tu ada 2 hari pula. Ada 2 hari pula yang public holiday. Okey, nampak tak dekat sini? Tadi kita kosong kan sebab tak ada kan dekat sini kan. Katakan dekat sini, dekat holidays ni ada 2 hari public holiday. Kita masuk pula 2 hari ni public holiday. Kita pilih kat sini public holiday tu. So dia akan jadi 19 hari saja. 19 hari saja. So maksudnya net work days untuk bulan tu hanyalah 19 hari saja. Okey, katakanlah pula kita berada di negeri Kedah yang cuti kita hanya pada hari Jumaat saja. Kedah contohlah kita kata 1 hari je cuti, hari Sabtu. Hari Ahad sampai hari Jumaat kerja. Ataupun contohlah kita kata kita ada dekat negeri Kedah, contoh Kedah dia tutup hari Jumaat dengan Sabtu. Tapi mungkin dia ambil hari Jumaat saja. So 1 hari kan, at least 1 hari dalam kalender working day, 1 hari cuti, at least dia nak cuti dia off day, rest day hanya hari Jumaat saja. So kita akan guna juga dekat sini net work days
network days, tapi kita akan guna yang dot ada intl ni. Network days intl, dot intl ni. So kita akan pergi pada bila start date dia, okey, koma, bila end date dia, koma. Okey, dekat sini weekend dia ni, weekend ni kita kena pilih kod dia weekend. Bila dia punya weekend? Okey, kalau dia kata weekend dia hanya hari Jumaat saja. Hanya hari Jumaat saja weekend dia, kita ambil nombor 16 lah. Kita pilih nombor 16 dan katakanlah holiday itu adalah kosong. Holiday itu kosong. Holiday itu kosong. Betul tak 26 hari? Kalau cuti hari hanya hari Jumaat, betul tak? Kalau hari bekerja dah hanya adalah 26 hari, kalau cuti Jumaat saja untuk bulan Januari 2021. Cuti Jumaat saja. Cuba tolak dalam kalender, cuba tolak hari Jumaat saja. Berapa hari cuti? Berapa hari dia punya kalender? Bulan Januari. Betul tak? Maksudnya 21 hari. Sebab kadang-kadang dalam company, mana-mana company, kadang-kadang dalam company, dia punya off day tu hari berbeza-beza. Kadang-kadang ada hari Jumaat, ada hari Khamis, ada hari Sabtu. Sebab tak semua orang akan ada working rest day daripada hari yang sama. So, untuk define dia punya working days dekat sini, so, untuk define dia punya weekend dekat sini, kita boleh pilih lah weekend dia tu nak bila. Dekat sini nanti dia keluar kod dia tu, okey, nak ada dia punya weekend dia hari Saturday, Sunday, Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, ikut berapa kod dia. Contohlah kalau saya nak ambil Jumaat sahaja adalah 7 sajalah. Saya ambil Jumaat 7 sajalah. Jumaat 7 lah. Jumaat saja 7. Okey, katakanlah pula tengah-tengah tu ada pula public holiday. Ada pula public holiday berapa hari? 2 hari public holiday. Kita pilih je dekat public holiday ni, kita pilih je tarikh dia kat sini. So dekat sini kita dah tahu 19 hari kerja. Sekejap. Kejap, 7 ni, 7 untuk apa? 7. Sorry, network days, INT 7. Okey, 7 Friday and Saturday. Saya nak ambil 16 tadilah, Friday saja. Friday saja. Kemudian kita punya public holiday adalah pada 2 hari saja, iaitu 4 dengan 5 hari bulan. Kemudian kita ambil 24 hari lah. Maksudnya 24 hari. 24 hari yang kita bekerja saja. So yang ini, formula yang ini nanti kita boleh gunakan untuk kita nak buat calculation cuti pekerja dan sebagainya lah. Leave tracker. Manual leave tracker kita boleh buat guna benda ni. Alright, okay. Katakan kita ada satu projek. Yang perlu bermula pada 1 hari bulan 1. 1 hari bulan 1 2021. 1 hari bulan 1 2021. Dan kita punya due date dan kita punya tempoh untuk completion start completion date. Completion date kita adalah completion date kita adalah 7 working days. 7 working days. Completion date kita 7 working days. Katakan 7 working days lah. Alright, okay. So, berapa hari bulan yang kita perlu siapkan kerja kita? Berdasarkan kepada hari bekerja. Working days lah. Tolaklah Sabtu Ahad. So, kita boleh ambil kat sini tadi formula work days. Work day, buka kurungan, ambil tarikh dia bila, kemudian koma, days dia bila? 7. So, maksudnya, kita punya due date adalah pada, saya tukarkan format tarikh lah. Format dekat sini, format tarikh. Saya tukarkan dekat sini format date, short date. Okey, adalah pada 12 hari bulan 1, 2021. Maksudnya 7 working days lah. 7 working days. Sebab apa bukan 7 hari bulan? Alright, sebab apa bukan 7 hari bulan? Kalau kita tengok dekat kalender, alright, okay, 1 hari bulan
1 Januari. Satu hari apa? Satu Friday. 2 dengan 3, satu Ahad. So kita start 1, 4, 5, 6, 7, 8. Betul lah. 7 hari. 7 working days. 12 hari bulan. 7 working days. 12 hari bulan 1 2021. Start date dia lah. Alright, okay. So ada apa-apa soalan buat masa ni? Sorry, yang completion date tu ulang balik. Lambat sikit. Kejap. Completion date. Alright, okay. Completion date ni. Okay, contoh kita start kerja kita adalah pada 1 hari bulan. Kita punya completion date kita adalah 7 working days lah. Maksudnya 7 working days untuk kita siapkan. Kita punya completion date kita tu adalah 7 working days. So maksudnya dekat sini kita hanya akan count hari yang selain daripada hari Sabtu dengan Ahad. Okey, katakan kita start pada 1 bulan 1, kemudian kita start pada 1 bulan 1 dan kita berakhir, kita nak benda tu siap 7 hari berikutnya. Maksudnya 7 hari berikutnya, kita nak benda tu siap 7 hari bekerja berikutnya. So daripada situ kita akan ambil, okey dekat sini kita akan ambil formula dia, work days, kita akan ambil formula dia, work days. Kemudian kita akan buka kurungan, masuk start date dia bila, kemudian koma, masukkan berapa hari yang sepatutnya dia complete lah, 7 hari lah. Kalau kita kata 7 hari bekerja, so kita koma dekat sini. So dia akan dapat tarikh yang dia sepatutnya complete untuk 7 hari bekerja adalah pada 12 hari bulan 1 2021. Maksudnya 12 hari bulan 1 tu dia punya DU lah. Dia punya DU. Alright, okay, boleh ya? Dapat ya? Okay. So, alright, okay. So dekat sini, okay. Dekat sini kita akan gunakan function if function. If function ni maksudnya jika lah, jika, function jika. Jika, okay, katakan, okay, kita ada berapa minit? Oh, kita ada lebih kurang 18 minit lagi. Alright, okay. Katakan function kita ada dua kriteria. You dapat bawah 50 adalah fail. You dapat atas 50 hingga 100 you pass. Maksudnya dekat sini kita akan gunakan if function. If function lah. Okey, katakan dekat sini markah yang kita dapat adalah 89, 45, 30, 22. Katakan kalau kita nak gunakan if function, maksudnya kalau kita dapat 89 ni atas ke bawah 50? Atas daripada 50. Maksudnya pass lah. Kalau kita mungkin cikgu-cikgu nak buat grade, dia kena tekan sini pass, fail dekat sini. So mungkin dia ambil masa. Tapi dekat sini kalau kita ada dua kriteria, lulus dan gagal, kita boleh buat sama dengan if. Maksudnya if marks ni, markah ni lebih tinggi daripada 49, sebab kita kata 50 dan ke atas lulus. Bawah 50 gagal. Maksudnya 50 dan ke atas dia akan start dengan lebih tinggi daripada 59, lebih tinggi daripada 49. So lebih tinggi daripada 49, so maksudnya lulus. So kita kata okay, if value dia ni lebih tinggi daripada 49, kita kata koma kita letak apostrophe, kita letak lulus. Pass. Dan kalau sebaliknya adalah fail. Dia fail. So kita akan tengok dekat sini, dia tekan enter. So dia tulis sini pass. So tarik je formula ni saja. Alright, okay. Pass, fail dan sebagainya.
Ada siapa yang tertinggal? Semua dapat ke? Okey, semua dapat. Alhamdulillah. Okey, katakanlah kalau kita nak letak pula grade. Grade ni kan berbeza-beza. Grade dia ni kan berbeza-beza lah. Maksudnya atas 80 lulus, atas 80 A, 80 dah ke atas A, 60 sampai 79 B, 40 sampai 59 C, 0 sampai 39 D. Lepas tu ini bukan grade lah, ini status kot. Ini status. Grade kita nak letak ABC lah. Kita nak letak grade ABC. Okey. Okey, kita nak letak grade ABC dekat sini. Katakanlah kita nak letak grade ABC. Alright, okey, katakan kita nak letak grade, okey, sekarang ni markah dia 89, kita dah tahu lah ada A, tapi kalau kita ada 1000 data, so masak jugalah kalau kita nak buat dekat sini kan. So apa yang kita boleh buat, kita pakai kalau if, dia maksudnya untuk single function lah. Kalau dia nak banyak-banyak logical, dia tambah S, Maksudnya dia jadi IFS, if value lebih tinggi daripada berapa? Lebih tinggi daripada 79, dia dapat A. Lepas tu, yang kedua, kalau dia lebih tinggi, kalau ni lebih tinggi daripada 59, akan dapat B. Kalau dia tinggi daripada 39, kalau dia tinggi daripada 39, dia akan dapat C. Tinggi daripada 39, dia akan dapat C. Maksudnya kalau dan kemudian kalau dia kurang daripada berapa? Kurang daripada 39. Kurang daripada 39 lah. Kalau kurang daripada 39, dia akan dapat D. Alright, okey. Kita nak tengok formula ni dia betul ke tak? Okey, kemudian kita boleh. Okey. A betul? Alright, okey. Okey, betul tak? 45C. Alright, betul. 30 betul ke D? Betul. 22 betul ke D? Betul. Alright, okey. So, dekat sinilah kalau kita nak kata, okey, kalau klien tu dia dah beli berapa kali? Klien tu dah beli 10 kali. Maksudnya dia berada pada klien grade A. Kalau kita kata klien tu dia beli 5 kali, klien tu mungkin berada pada klien grade B. So kita boleh buat classify klien. Macam mana kita nak apply benda ni? Tak semestinya pada marks, cuma kita boleh buat juga untuk banyak-banyak benda lah. Kalau kita kata dia contohlah, saya akan tunjuk macam benda ni apply dia dekat mana. Okey, if function, settle dah if function settle if function. Kemudian kita pergi pada mode function, MOD, mode. Bukan mode yang mode function. Bukan mode vague mode function. Alright, okey. Okey, katakan dekat sini kita nak start. Okey, daripada pukul 10 pagi sampai 6:27 pagi esoknya berapa jam? Siapa boleh bagi tahu berapa jam? Payah kadang-kadang nak kira, kadang-kadang ada 20-30 orang staff. Nak kira berapa working hours, berapa time dia bekerja dan sebagainya. Okey, kita boleh tunjuk dekat sini. Ikut saya sama dengan function MOD. Kita letak sini time start dengan time end. MOD. Okey, MOD numbers dia maksudnya ini number end time tolak dengan time start, koma 1 kali 24. Sebab apa kali 24? Sebab kita nak guna function 24 jam. Sebab benda tu kadang-kadang dia berikutnya kan, dia time ni dia akan berikutnya. So tekan, maksudnya dia, dekat sini saya kena tukarkan dia sebagai numbers. Saya tak boleh tukarkan dia sebagai ni, numbers. 8.45 jam. 8.45 jam. Maksudnya dekat situ, dia bekerja adalah sebanyak 8.45 jam. Okey. Jangan tersilap 8.45 jam bukan 8 jam 45 minit. Tapi 8.45 jam sebab apa? 0.45 kali dengan
60. 0.45 kali dengan 60 sebab 60 seminit kan. 60 sama dengan 0.45 kali dengan 60. So ia akan dapat 27 minit. Sebenarnya dia adalah 27 minit. Sebab apa 27 minit? Dekat sini lah 27 minit. 8 jam 27 minit dia bekerja. Tapi dalam numbers dia akan jadi 8.45. Sebab apa numbers 8.45? Kalau kita bekerja sejam setengah, kalau kita kerja sejam setengah, kita nak bayar rate orang tu OT, kita tulis dalam formula 1.5 days ke, 1.5 hours ke, ataupun 1 jam 30 minit. Untuk kira kita kena letak 1.5. Jadi katakanlah ini jam dia bekerja. Jam kerja dia lah, jam kerja. Katakanlah rate dia kerja sejam RM5. Rate dia sejam RM5. Total yang dia dapat rate dia pada hari itu adalah 8.45 kali 5. So hari itu upah dia adalah RM42.25. So nampak dekat situ nampak untuk kita kira. Macam mana untuk kita kira jam, working hours dan sebagainya. Katakanlah kalau dia bekerja dekat sini kalau dia bekerja kurang daripada 9 jam, dia tak layak allowance makan. Kalau dia bekerja lebih 9 jam, dia layak dapat allowance makan. Katakanlah dekat sini, ini dia punya salary. Ini dia punya allowance makan, layak ke tak layak. Kita nak pakai formula apa? Kita akan pakai formula if function. Katakanlah dekat sinilah. Dekat sini sama dengan if sini ni kurang daripada 9, no allowance. Lebih daripada, maksudnya di sebaliknya lebih daripada 9 ada allowance lah. Allowance. Alright, okay, dekat sini kita tekan enter. So dia tak ada allowance. Katakanlah dekat sini, kalau yang mana tak ada allowance, kita nak benda tu dia keluar warna merah. Ada allowance, semua kita nak dia keluar warna kuning. Alright, okay. So katakan kat sini saya start kerja pula pukul 7 pagi. 7 malam sampai 6.27. Saya just settle je formula kat sini. So saya just settle formula kat sini. Sekejap, sini formula ni saya just settlekan formula kat sini. Alright, okay, saya masuk formula kat sini. Okay, katakan dekat sini ada allowance lah. So saya nak letak tak ada allowance, button warna merah. Tak ada allowance, dia akan keluar warna merah. Ada allowance, dia akan keluar warna kuning. Okay, kita pergi kepada, nampak tak dekat sini conditional formatting. Okay, tapi kejap, dalam masa yang sama saya nak guna table. Jadikan Ctrl T, table lah. Jadikan Ctrl T dulu, Saya nak gunakan table. Kemudian saya nak masuk pula satu lagi working hours lah, 6 PM sampai pukul 6.27 PM. 12 jam. Okey. 6.27 AM. So dia auto kan, formula ni auto dah kan? Formula ni dah auto kan? Formula ni dah auto semua. Dia auto kan, bila you table dia akan auto je kira. Tu sama allowance apa semua dah masuk. So katakan dekat sini saya nak letak, nampak dekat sini conditional formatting katakan highlight cell if okay, kalau kita nak tulis ada allowance warna apa? Warna kuning. Kuning. Maksudnya kita pergi kepada text that contains allowance. Text that contains allowance warna kuning. Pergi kepada customize format. Alright, okay, kita nak dia punya field ni. Field dia ni warna kuning. Field dia warna kuning.
Alright, okay. Kita nampak dekat sini allowance, yang mana ada allowance dia akan, sorry, kejap. Z. Kita pakai equal to. Sorry dekat sini. Sebab dua-dua ada perkataan allowance kat sini. So that's why dia keluar kat sini. So okay, not to make confuse, saya guna dulu no dengan allowance sajalah. No dengan allowance saja. No dengan allowance. Okay, so dekat sini dia dah ada dekat sini. Allowance dengan no, dia tak ada apa-apa warna. Allowance dia ada warna kuning. Okay, katakanlah saya start pula jam kerja 5 petang. 5 PM. So saya habis 10 PM. 10 PM. Dia akan automatik kan dekat sini dia akan tulis no. Kalau sebab apa? Sebab saya punya waktu kerja tak cukup 9 jam. Automatic allow dekat sini dia tulis no. Sebab apa? Kita dah settingkan formula tu dekat sini. Setakat. Alright, okay. So, okay, clear? Clear. Okay, less than 5 minit lagi lah sekejap. Okay, tak apa. Alright, okay. We go pada proper capital. Okay, katakan dekat sini. Word kita ada word kita nama Siti Nurhaliza. So, kita nak word kita ni, nampak kan macam orang yang dia tak berapa proper, dia akan tulis sekejap huruf besar, sekejap huruf kecil dan sebagainya lah. Sebab biasa nak tahu, boleh tengok dekat mana tulisan macam ni. Dekat WeChat. Dekat WeChat kan. Nanti kena kecam lah dengan WeChat kan. So dekat sini, kita boleh nampak dekat sini. Nama dekat sini kan, sekejap besar, sekejap kecil kan. So kita boleh masuk dekat sini, kita tengok dekat sini. Small letter. Kalau kita nak kata small letter kita akan pakai sama dengan function, kita akan pakai lower buka kurungan, tekan value dia, teks dia apa, tutup kurungan, kemudian lower, Siti Nurhaliza, semua huruf kecil, dia akan keluar semua huruf kecil. Katakan kita nak huruf besar semua, kita tadi huruf kecil lower, huruf besar upper, APPER, apa. Okay, so buka kurungan, masukkan teks, kemudian kita akan masukkan dekat sini. Okay, kalau kita nak kata proper letter lah, proper letter, so proper letter kita akan gunakan huruf apa? Maksudnya kita S huruf besar, N huruf besar. Sebab apa? Biasa kalau proper letter maksudnya yang S huruf besar, N huruf besar lah sebab nama khas kan. So kita akan gunakan sama dengan proper letter, kita akan gunakan dia punya function as a proper function. Proper. So buka kurungan dekat sini, kemudian masukkan teks dia, kemudian tutup kurungan, dia akan keluar Siti Nurhaliza dalam bentuk proper. So tak payah nak type satu-satu, nak tekan satu-satu dan sebagainya dekat sini. Thank you. Contohlah kalau kita ambil database kan daripada Facebook dan sebagainya, banyak kan, kadang-kadang kita suruh isi borang, okey, sila isikan isi borang, maksudnya kita fahamlah kalau you all isi huruf besar semualah. Kalau huruf proper semua, ini ada sejak kecil, sejak besar dan sebagainya. Macam mana kita nak orang kata nak presentkan database tu dengan lebih baik, kita boleh buat presentation kita macam inilah. Alright, okay. So, okay. Okay, so VLOOKUP. VLOOKUP dia function dia ni, kita ada lagi 5 minit, lagi 2 minit. Okay, tak apa. Saya tunjuk dulu function VLOOKUP. Try as best as untuk follow lah. Tapi okay, VLOOKUP ni maksudnya, contohlah kalau kita nak cari dekat sini lah. Kalau kita nak cari dekat sini, kita nak cari VLOOKUP ni maksudnya, kita dekat sini kalau kena simple, VLOOKUP ni maksudnya pada hujung sekali ni ataupun pada sini, pada bahagian ni, dia mesti adalah numbers yang unik. Number yang unik. Apa number yang unik? Maksudnya number yang tak akan sama dengan orang lain. Contoh, order number, IC number, invoice number, payment number dan sebagainya. Maksudnya nombor tu berbeza-beza.
Maksudnya VLOOKUP ni dia akan cari, masuk je maklumat ni, dia akan cari maklumat-maklumat lain yang kita nak pada bahagian ini. Alright Okay, pada bahagian ni. Okay, first of all, kita kena tahu VLOOKUP maksudnya dia vertical lah, vertical lookup. Dia akan vertical lookup, dia akan cari dekat sini. Dia akan cari dekat sini, vertically lah. So, dekat sini kita kena divide lah berapa kolom yang kita ada. 1, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7. Okay. Katakan dekat sini saya nak tahu order nombor 10001 ni atas nama driver mana. Okey. Katakan saya ada, okey, saya nak tunjuk sikit trik lah. Okey, katakan sini order number. Saya tak nak order number ni kita nak cari, kita nak kena type satu-satu. Saya tak nak. Saya kalau boleh saya nak benda tu boleh dipilih. Maksudnya benda tu boleh dipilih. Perkara paling pertama, better you all buat, kita kontrolkan T dululah, kita tablekan dia dulu supaya kenapa kena table? Simple. Table dia takkan lari formula. Kalau you all tak masuk ke dalam table, dia boleh lari formula. Okey, katakanlah order number. Takkan order number saya nak tekan satu-satu macam banyak pula kan. Nak tekan satu-satu, nak copy paste. Okey, kalau saya nak buat, saya boleh scroll order number. So saya pergi dekat sini, saya pergi dekat data, nampak tak pada bahagian data validation. Data validation. Okey, klik data validation, pergi dekat data validation dekat sini, kemudian allows ni pilih list. List dekat sini. Okey, source dia dekat mana? Source dia dekat order number. Pilih semua order number yang ada dekat sini. Tekan OK. So nanti you all akan nampak order number dekat sini semua ada. You all boleh pilih. Satulah. You all boleh filter satu. Okey, katakanlah saya nak order number ni, bila saya tekan order number dia boleh keluar nama driver. Maksudnya saya boleh keluar nama driver. Saya tekan sini driver. Okey. Dekat driver ni lah saya perlu masukkan formula yang dipanggil sebagai VLOOKUP. So saya buat sama dengan, okey, kita type VLOOKUP, LOOKUP, lookup. Okey. Alright, katakanlah lookup value dekat mana? Lookup value saya nak ambil dekat order number ni lah, dekat atas ni order number ni. Nanti bila saya tukarkan order number dekat sini. Table array dia kat mana? Table array dia adalah pada semua benda ni. Pilih semua benda ni lah. Maksudnya sampai sini. Table array dia. Kemudian koma lagi. Okey. Koma. Okey. Kolom adalah kolom driver dekat kolom nombor berapa? Driver dekat kolom nombor berapa? C nombor berapa? Kolom nombor berapa? Nombor 3. Dia dekat kolom nombor 3. Sebab okey, kolom nombor 3 sebab apa kolom nombor 3? Oh, sorry. Masuk sekali order number ni. Masukkan sekali order number. Table ni masukkan sekali order number. Saya tak masuk order number sekali dekat table ni. Sepatutnya kena masuk order number sekali. Masukkan order number sekali. Pilih yang order number sekali lah. Maksudnya full table. Full table dekat sini. Kemudian kolom nombor berapa? Kolom nombor 3. Kemudian kita nak data tu, kita nak exact match, kita tekan false. FALSE, false. Okey, sebab apa dia keluar NA? NA maksudnya not available lah sebab kita tak pilih apa-apa data lagi. Contoh saya pilih data 1003. Betul tak? Driver kita Carl Nowak. Okay. Alright, okay. Katakan saya nak tengok item pula. Item ni kita mungkin perlu masuk balik formula VLOOKUP, tapi saya rasa tak payah. Dia tak payah masuk formula VLOOKUP balik. Kita copy je formula sini. Tapi yang sama dengan ni jangan copy tau. Yang sama dengan yang copy, kita copy je kat sini. Kita tekan C.
Kemudian kita tekan copy. Kemudian kita tekan pula dekat sini sama dengan kita tekan Ctrl V. Okey. Sebab apa dia keluar Kalnawak juga? Sebab apa dia keluar Kalnawak juga? Sebab kita tak ubah apa yang kita nak. Okey, kita tak ubah apa yang kita nak. Okey, dia masih lagi pada kolom 3 lah. Okey. Ya. Saya hanya ubah sini, jadikan dia kolom nombor 4. Sebab yang lain semua sama. Takkan kita nak tulis balik? Tak perlu tulis balik. So, kita ambilkan saja nombor 4 kat sini. Kita tekan dekat sini, dia tulis sini washing machine. So samalah kalau seterusnya kau nak letak destination. Destination kolom nombor apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Destination nombor 7. Destination nombor 7. Destination nombor 7. Saya tukar je dekat sini. Alright, okay, saya tukar je destination kolom nombor 7. So settle dekat sini. Philadelphia. So Saya ada soalan. okey, boleh. Kan formula tadi tu yang kita nak tahu driver apa semua tu. Okey. Number 3, 4 apa semua tu adalah A, B, C, D tu kan? Bukan yang kolom. Ya. kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. So kita tak tulis huruf, kita tulis by number. Kita tulis number. Okey, faham. Alright. Sebab saya confuse kat tepi tadi. Okay. Tak ada masalah. Alright, okay. So untuk kita punya session yang pertama, introduction. Saya harap introduction ni meet lah you all punya expectation introduction ni. Cik Faris. Ya. VLOOKUP selalunya orang pakai untuk apa je? Alright, Untuk macam mana? Okay, untuk orang pakai macam mana? Contoh kalau kita kata kita generate invoice punya data. Contohlah kita kata kita generate on-pay punya data lah, on-pay punya data. Ada invoice number kan? Tapi kadang-kadang kita tak tahu nama siapa. So kadang-kadang kita nak tahu on-pay nombor order ni siapa punya. Dia ambil package apa, beli apa. So kita ambil macam tu lah. Maksudnya macam contohlah, number kita ada sini post laju punya numbers. So kita nak tahu tracking dia macam mana. Dah hantar ke, dah keluar ke belum. Ataupun maksudnya kita nak gather maklumat yang ada dalam kita punya maklumat dekat sini lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita ada sistem, bila kita ada apa-apa sistem, kita pakai on-pay ke, kita pakai fire sale ke dan sebagainya, bila kita pull data tu daripada sistem, kita boleh buat data crunchy menggunakan VLOOKUP ni. So maksudnya kita letak invoice tu dekat order number, yang the rest is followed the table lah. Ya, the rest follow the table. Alright. Jadi yang janji yang unique ID mesti berada pada hujung sekali. Unique ID. Faham. Unique ID. Maksudnya kalau unique ID tu maksudnya antara satu dengan satu yang lain dia mesti berbeza. Dia tak boleh sama. Sebab kalau tak, data dia tak boleh pull trigger. Dia tak boleh pullkan maklumat tu lah. Kalau kita buat VLOOKUP tapi tiba-tiba dekat between E dengan F kita tambah, kita insert another column, akan ada berubah ataupun dia auto? Sebab tu dia akan berubah. So kita kena sentiasa lookup for ada column numbers lah. Maksudnya kalau kita nak tambah, kita tambah pada yang hujung. Maksudnya kita jangan tambah tengah, kita tambah pada hujung. So dekat situ dia takkan kacau lah. Maksudnya dekat hujung tu kita hanya perlu tambah yang baru sajalah. Alright, okay. Ada apa-apa soalan yang lain lagi ke? Saya buka untuk sesi soalan setakat ni. Ada apa-apa soalan? Okay, so far okay ya. So I hope it meets your expectation untuk sesi yang pertama ni, untuk kita punya introduction lah, maksudnya introduction untuk Microsoft Excel. So basically this is orang kata common function yang kita akan pakai lah. Kita akan pakai kalau saya tunjuk macam mana nak tambah tolak tu, maksudnya memang that's the definition of basic, tapi saya rasa semua orang akan guna function yang lebih daripada itulah. So I think this is better untuk you all tengok function-function yang kita pakai apply untuk kita punya business lah. So kita start dengan ni dulu. The second phase kita akan buat untuk pivot table, tapi kita akan tengok macam mana contoh lah. Kalau contoh maksudnya ada data tu ada range dia in between. Kemudian kita akan tengok pivot table.
slicer, ada beberapa lagi lah, ada beberapa function yang kita try untuk accommodate dalam tempoh sejam lah, sebab dalam tempoh sejam masa agak terhad. Tapi kalau untuk Excel kita biasa kita akan buat dalam sehari atau 2 hari. Tapi untuk sejam basically kita tak boleh cover banyak, cuma kita boleh cover yang mana yang perlu dulu lah, yang mana yang perlu dulu. Okay, yang ni pun dah pecah kepala ni sikit kan. Kena buat dekat situ, nanti kita akan tengok mana-mana function. Yang paling penting adalah kita boleh combine function antara function kita dengan function-function yang lain, sebab itulah yang paling boleh memudahkan kita punya kerja kalau kita combine function kita dengan function-function yang lain. Alright, okay. Ada apa soalan yang lain? Okay, Akilah. Saya boleh tanya yang berkaitan kerja afterwards ataupun sekarang? Berkaitan kerja? Saya nak tanya pasal kalau kita nak manage the numbers, phone numbers. Okay, lepas ni. Okay. Boleh, lepas ni boleh. Boleh. Thank you. Okay. Alright, okay. Lain ada tak apa-apa yang lain? Okay, satu lagi macam mana nanti kita akan tunjuk juga untuk session yang seterusnya. Macam mana kita nak pull data daripada website lah, daripada web. Maksudnya kalau kita ada table, kita boleh pull data tu kepada Excel. Kemudian macam mana Excel yang kita ada, yang kita copy paste table daripada luar ni, kita boleh masukkan di dalam format yang terus ada kolom dan sebagainya dekat situ lah. So ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan yang lain? Ada apa-apa soalan yang lain? Sorry sebab dekat sini saya tak nampak semua. So dia mungkin ada tunjuk dalam tiga page. Sorry lah, first time buat yang ramai-ramai orang ni dalam group. So dia ni sikit lah. So nervous sikit lah. Okay je. Best. Alright, okay. Okay. Ya, siapa tanya? Saya akan ada share screen recording ke tadi? Ada screen recording. Ada screen recording ah? Ada. Okay, screen recording nanti kita akan share dekat dalam ni lah. Dekat dalam group. Kita akan share dalam group lah screen recording. Group apa tu? Group nanti kita akan bagi link. Kita akan bagi link. Semua ni nanti kita akan bagi link. Alright. Alright, okay. So saya harap session hari ni bermanfaat lah untuk semua. Nanti kita akan isukan sijil. Tapi tak tahulah sijil ni laku ke tak laku kat luar. Tapi untuk setiap attendant kita, untuk setiap program kita buat, kita akan keluarkan sijil. So nanti Anis akan communicate untuk sijil untuk bagi setiap company yang ada kat sini lah. Alright, okay. So mana yang ada dalam sistem payroll, kita akan upload direct dari sistem payroll. Mana yang tak ada dalam sistem payroll, kita akan bagi through you punya representative lah, based on daripada attendant ataupun daripada registration form yang kita terima hari tu lah. Okay. Alright, okay. So the rest itu saja. Terima kasih semua. So saya ucapkan terima kasih untuk you all yang sudi meluangkan masa. So yang mana terlebih terkurang tu kita minta maaf. So insyaAllah lepas ni kita try untuk accommodate dengan function yang sampai untuk buat dashboard lah. Dashboard function untuk Excel. So kita mungkin akan buat dalam 3 ataupun 4 sesi sama dalam sejam. So sebab kalau kita buat lebih daripada sejam, orang boring lebih daripada sejam. So sebab momentum dalam orang kata apa, dalam online learning is different lah dengan physical learning. So that's why kita rasa kita buat sejam. So every session sejam. So lepas ni tarikh yang kedua nanti Anis akan maklumkan, nanti kita akan try bagi syllabus apa yang kita akan tunjuk lah. So daripada e-book pun dia dah ada apa syllabus yang kita buat. Cuma untuk session online kita takkan pergi pada technical. Untuk VBA apa semua kita takkan buat lah sebab it's too technical. Makro apa semua is too technical. So kita lebih kepada function-function yang ada dalam Excel, macam mana benda tu boleh combine dan memudahkan kerja-kerja harian you all. Itu saja. Alright, okay semua boleh ya? Boleh. Okay, terima kasih semua saya ucapkan. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kemudian. Baik. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Faris.
semua. Terima kasih Cik Faris.